Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, insyaAllah kita akan sambung pembentangan yang bertajuk ikut sunnah kunci ke jannah. Jadi dalam sesi yang pertama tadi kita telah terangkan apakah makna sunnah dari segi bahasa dan juga dari segi syarak, dan apakah yang dimaksudkan ikut sunnah. Kita cuba meleraikan kekeliruan yang bermain dalam masyarakat apabila ada yang mendakwa kononnya ikut sunnah itu bererti kalau Nabi tak buat maka kita jangan buat. Dan kita telah terangkan bahawa itu sebenarnya bercanggah dengan sunnah. Mengatakan haram satu perbuatan semata-mata kerana Nabi SAW tak buat, itu bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah dan bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Jadi dalam sesi yang kedua yang saya difahamkan insya-Allah sehingga jam 12.30 ada sesi soalan ke? Ada nak buat sesi soalan? Terpulanglah kalau ada sesi soalan mungkin saya akan allocate the last 15 or 10 minutes untuk soalan. Jawapan kalau tahu. Tak berani kata sesi soal jawab, kan soal-soal tak tahu nak jawab kan. Soal boleh, tapi saya hanya akan jawab kalau saya tahulah. Baik, jadi fokus kita sepatutnya dalam sesi yang kedua ini adalah mengikut sunnah Nabi SAW dalam 3 cabang utama agama kita, iaitu pertama dalam akidah, yang kedua dalam syariah, dan yang ketiga dalam hakikah. 3 ilmu, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3-3 ni kita nak ikut Nabi SAW. Cuma atas faktor masa dan juga konten yang saya lihat saya akan bentangkan mungkin sempat 2 lah sunnah dalam akidah dan sunnah dalam syariah. Baik. Jadi sunnah Nabi SAW dalam akidah adalah kita itu berkeyakinan berdasarkan 2 jenis dalil. Akidah kita itu kena ada dalil. Jadi zaman sekarang kadang-kadang tidak dijelaskan. Ada orang kata haram bertaklid, tapi dia tak jelaskan. Sehingga kan dalam bab fiqh pun dia kata haram bertaklid. Jadi yang haram bertaklid adalah dalam bab akidah. Dalam akidah maknanya kita tak boleh percaya semata-mata ikut orang. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Entahlah, orang lain pun percaya macam tu, saya ikutlah. Yang macam itu tak boleh. Dalam akidah sekurang-kurangnya kita kena tahu dalil secara umum, pastilah Allah wujud, kerana takkan alam ni jadi dengan sendiri. Contoh, kita tahu dalil lah tu. Sekarang kalau tidak tahu dalil dalam akidah, ulama khilaf, sebahagian mengatakan tidak sah. Iman orang tu tidak sah. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan masih sah tapi berdosa. Maksudnya tak clear juga. Dalam bab akidah kena tahu dalil. Kalau dalam bab fiqh, dia tengok perincian dia. Kalau orang itu telah sampai level mujtahid, seperti misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim, ataupun sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi seperti Khulafa' ar-Rasyidin, seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum, maka untuk mereka ini wajib tahu dalil. Kerana mereka orang yang berinteraksi dengan dalil. Tapi majoriti umat Islam yang tidak sampai level mujtahid, tak mampu dia tu nak keluarkan hukum direct daripada Quran dan hadis, maka wajib taklid. Kerana dia dilarang untuk mengikut yang dia tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikut satu benda yang kamu tak punya ilmu. Jadi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir sekiranya kamu tidak tahu. Ahli zikir makna orang yang ada pengetahuan. Jadi yang ada pengetahuan dalam bab hukum hakam fiqh ni adalah mujtahid. Maka wajib kita itu bertaklid kepada fatwa mujtahid. Tak boleh kita faham sendiri. Tapi kalau akidah, wajib kita tahu dalil. Dan dalil ada 2. Satu nakli dan akli. Apa dia dalil nakli? Itu adalah daripada perkataan naqala, yanqulu. Asal maknanya pindah. Maksudnya apa? Dalil itu kita pindah direct daripada wahyu, iaitu daripada Quran dan sunnah. Yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli ini adalah ketetapan akal yang menunjukkan kepada sesuatu hakikat ataupun hukum. Kalau tolak dalil akli, berarti tolak Quran dan sunnah. Hati-hati
Di zaman kita sekarang ni sudah ketara satu penyakit namanya, saya ringkaskanlah, ringkasannya adalah penyakit BBAK. Orang sini biasa dengar ke penyakit BBAK? Biasa dengar? Tak biasa? Harap-harap oleh kerana tak biasa dengar tu, belum ada lah penyakit tu di sini. Di sebelah tempat kita dah ada. BBAK ni penyakit biar bodoh asal confident. Dia bodoh tapi dia confident. Jadi banyaklah kita dapat detect penyakit ni dalam Facebook, dalam YouTube, ya. Sebagai contoh, orang yang kena penyakit ni, dia datang ke Facebook, dia kata, "Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang kepada Quran dan Sunnah." Setakat tu bagus. Ayat dia tu menunjukkan dia sihat. Kemudian dia sambung lagi. "Saya tak pakai akal," dia kata. Bila dia kata saya tak pakai akal, automatik kita dapat detect dia dah kena penyakit biar bodoh asal confident. Confident dia kata saya tak guna akal, seolah-olah Quran dan Sunnah melarang kita guna akal. Sebab awalnya dia kata saya ikut Quran dan Sunnah. Kemudian dia kata saya tak guna akal, seolah-olah Quran dan Sunnah larang kita guna akal. Ini yang saya kata bodoh tapi confident tadi. Padahal Quran dan Sunnah yang memerintahkan manusia menggunakan akal dan tidak mensia-siakan. Kenapa kita guna dalil akli? Pertama, akal adalah nikmat. Nikmat Allah perintah supaya kita guna. Yang Allah larang adalah salah guna. Samalah nikmat mata. Allah suruh guna untuk melihat, tapi bukan melihat kepada perkara yang haram. Telinga untuk mendengar, tapi bukan mendengar perkara yang haram. Jadi akal untuk berfikir, berfikir yang membawa kepada memahami hakikat. Ya, bahkan apa beza manusia dengan binatang? Akal. Kalau kira gajah lagi besar, kuda lagi kuat, harimau atau panther lagi laju. Tapi manusia tetap paling hebat di kalangan makhluk Allah kerana akal. Bahkan di kalangan sesama manusia, kan, untuk jadi mukallaf, kenalah orang itu akil, orang yang berakal. Saya nak tanyalah secara jujur, tuan-puan yang jadi AJK surau, kan, pernah tak jemput orang gila mesyuarat sama? Pernah tak ajak dia? Jangan dia, dah lah gila, tak ada orang ajak pula. Ya, kita tak jemput sebab dia tak ada akal. Jadi akal ni satu perkara yang digunakan. Kalau kata ini guna-guna akal ni adalah style orang kafir, orang kafir yang suka guna akal, ya, sesuatu yang orang kafir buat tak mestinya salah. Kalau orang kafir hormat pada ibu bapa dia, tak banyak orang Islam dilarang hormat pada ibu bapa. Kalau orang kafir punctual dengan janji dia, tak berarti orang Islam dilarang untuk menepati janji. Jadi tak semestinya orang kafir buat kita dilarang. Kemudian berfikir ini, menggunakan akal ini diperintahkan oleh Allah, dan tidak berfikir ini dilarang dan menjadi punca kesesatan. Lepas tu kita faham hukum, ya. Dia ada hukum syarak, ada hukum akal dan ada hukum adat. Sekarang ni orang sudah tahu hanya hukum syarak saja. Hukum akal saya bagi contoh, supaya kita faham. Hukum syarak yang itulah ya, wajib, sunat, harus, makruh, haram, itu kita biasa dengar. Hukum akal ni, kalau akal tak boleh terima, contohnya macam ni. Tuan-puan datang ke program Maulid di surau pagi ni, tuan-puan dah tinggalkan rumah dalam keadaan kemas dan elok, pintu dah ditutup dan dipasang mangga, contoh, ya. Tiba-tiba masa balik daripada program, rasa tak sedap hati. Kenapa? Dari jauh nampak pintu terbuka. Bila datang dekat, tengok mangga dah terkopak. Bila masuk dalam rumah, ya Allah, habis barang-barang berselerak. Apa yang bermain dalam fikiran tuan-puan? Rumah dah kena pecah masuk, betul kan? Soalan. Macam mana tuan-puan confident kata rumah dah kena pecah masuk? Padahal masa kejadian berlaku, tuan-puan berada di sini, di surau. Mata tuan-puan di surau, telinga tuan-puan di surau, seluruh diri tuan-puan di surau. Macam mana tuan-puan confident rumah dah dipecah masuk? Jawabnya, akal yang beri tahu. Mata tak bagi tahu, mata tak nampak. Telinga tak dengar, tapi akal bagi tahu kalau dah jadi macam ni, daripada pintu tertutup terbuka, mangga yang terpasang terkopak, barang yang tersusun jadi berselerak, mesti ada orang dah pecah masuk, ya. Mesti di situ adalah wajib akli. Sesuatu yang akal tidak boleh terima, tiada. Mesti ada orang dah pecah masuk. Contoh lagi, katakanlah jiran sebelah rumah, dia tak pergi mana-mana, dia ada rehat je kat rumah dia. Kita pun tanya, "Bang, Abang Haji ada nampak tak siapa-siapa pecah masuk rumah saya?" Dia pun keluar, dia tengok, tak ada, tak perasan pula. Tapi rasa-rasa jadi sendiri katanya.
Agaknya macam mana perasaan kita pada masa tu? Abang Haji ni biar betul, aku dah lah susah hati. Kau bergurau kasar macam ni. Takkan jadi sendiri. Takkan jadi sendiri. Itulah hukum akal yang kedua. Namanya mustahil. Sesuatu yang akal tak boleh terima kata ada. Ada berlaku perubahan tapi tak ada orang merubah. Itu mustahil. Kalau dah berubah mesti ada orang buat. Okay? Siapa yang buat? Boleh jadi tak penagih dadah? Boleh jadi. Boleh jadi tak pencuri profesional? Boleh jadi. Boleh jadi tak orang yang memang dia dengki nak susahkan hidup kita? Boleh jadi. Jadi yang boleh ada, boleh tiada. Boleh ada penagih dadah yang pecah masuk rumah, boleh jadi orang lain, itu namanya jaiz. Harus. Jadi hukum akal ni terbahagi 3. Yang tak boleh tergambar tiada, wajib. Yang tak boleh tergambar ada, mustahil. Yang boleh digambarkan kedua-duanya, itu adalah jaiz. Harus. Jadi hukum akal ni sangat relevan dengan akidah. Ya, kalau orang tolak hukum akal, dia sudah tak faham akidah dengan baik. Allah sendiri yang perintahkan kita guna akal. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayat, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, kenapakah kamu tidak perhatikan? Jadi dalam bumi ini sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah. Tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah. Dan dalam diri kamu. Maknanya kalau kita tak mahu lihat kepada alam yang besar, untuk kita nampak kewujudan Allah Ta'ala, memadai kita melihat kepada alam yang kecil. Kita perhati pada diri kita, kita akan yakin Allah wujud, Allah esa, Allah berkuasa. Saya ambil satu contoh. Organ jantung. Jantung ni satu organ dalam badan kita yang rajin bekerja. Betul kan? Masa tuan-puan dengar ceramah maulid, jantung jalan. Nanti masa kita rehat, makan lagi sekali, jantung jalan. Nanti kita balik rumah dah penat, tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, tuan-puan jalan. Jadi jantung jalan atau jantung berhenti, tuan-puan boleh kawal atau tidak? Boleh tak kata, ini ceramah bagi Datuk stop, jalan 5 minit, nanti sambung balik. Boleh tak? Dan bila jantung nak berhenti, tidak ada doktor pakar yang boleh memastikan jantung kita terus berdegup. That's why dekat IGN pun ada orang mati sakit jantung. Sepatutnya tak berlaku. Ada doktor pakar, ada peralatan canggih, ada perubatan moden. Kerana apa? Kerana jantung kita dalam jasad kita bukan kita yang kawal. Tak nampak Allah lagi. Saya bagi contoh lagi. Yang ni saya tanya muslimat lah ya, tapi muslimat tak payah jawab lah. Jawab dalam hati pun tak apa. Ada tak muslimat yang tak berminat untuk nampak awet muda? Umur dah 60 tapi macam ala-ala 30-an lagi. Ada tak yang berminat? Tak payah jawab. Tu saya kata tak payah jawab. Jawapan tu dah tahu. Kalau tak berminat, kenapa yang jadi jutawan-jutawan kosmetik? Jarang kita dengar jutawan petai, jutawan jering. Yang banyak jutawan kosmetik. Produk laku. Sebab wanita nak nampak awet muda, nampak cantik. Tapi realiti, letaklah apa cleanser, lagi lepas cleanser apa puan-puan? Toner, lepas toner, moisturizer, letak serum. Tapi perasan tak lama-lama kulit makin kendur? Buka tudung, ya Allah, uban dah berterabur. Mata pula dah kabur. Makan benda keras, gigi pula gugur. Itu kan semua tanda-tanda nak masuk. Tak nak masuk. Sebenarnya tak nak masuk. Tapi luar daripada kawalan. Jadi perubahan yang berlaku pada diri kita pun kita tak boleh nak kawal. Tak nampak lagi ada kuasa yang mengawal kita. Bahkan saya kadang-kadang jokingly lah saya kata, siapa yang pakai cermin mata, pakai spek, kalau dia buka spek, dia nampak Allah. Ini ajaran mana pula Ustaz? Buka spek nampak Allah ni? Bukanlah nampak zat Allah. Nampak bahawa Allah tu wujud. Kerana kita yang pakai spek ni adalah kerana rabun. Lainlah orang muda pakai spek kerana nak melawak spek hitam. Tu tak ada masalah rabun. Kita ni pakai spek kerana rabun. Teoretically tak perlu. Kerana tak nak rabun, hanya perlu adjust supaya image itu jatuh sharp atas kita punya skrin mata kita ni. Jangan jatuh terlampau ke depan, jangan jatuh terlampau ke belakang. Itu yang jadi rabun. Okey, yang pakai spek, cuba buka spek dan adjust. Puan-puan, cuba buka spek, adjust. Adik kita. Adjust, tengok. Bukan adjust spek, adjust mata. Adjust mata. Tengok. Rabun lagi ke dah sharp. Adjust betul-betul otot tu. Otot mata.
Rabun juga. Mata siapa? Mata sendiri ke mata orang? Kalau mata kita sendiri, kita tidak boleh kawal ikut selera kita, dan siapa kawal? Allah. Sebab tu Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Paling tidaklah, kita ni dulu kan tak wujud. 100 years ago tak ada antara kita yang wujud. Kan? Betul. Ada orang sini yang umur dah 100 tahun. InsyaAllah orang sini muda-muda lagi. Tak ada yang 100 tahun lagi. Berarti kita yang wujud selepas tak wujud, pasti diwujudkan. Kerana kita tak mungkin mewujudkan diri kita sendiri. Dan kita juga tak mungkin terwujud dengan sendiri. Maka wujudnya kita selepas tak wujud menunjukkan kepada kewujudan Allah Ta'ala. Jadi kena guna akal. Bahkan menggunakan dalil akli adalah cara yang Allah sendiri guna. Allah sendiri dalam mengajar tauhid dan menolak syirik, Allah menggunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, yakni langit dan bumi, Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa kedua-duanya. Langit dan bumi ni akan binasa kalau Tuhan tu banyak. Yalah, Tuhan ni nak buat macam ni, Tuhan ni nak buat macam lain, binasa. Baik, soalan. Tuhan sebenarnya banyak atau satu? Satu. Kenapa Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal sahaja. Realiti Tuhan tidak banyak. Tapi cuba bayangkan dengan akal. Tuhan lebih pada satu. Ya. Jangan kata 10. Tuhan 2 cukup. Kalau tak faham lagi, kita tengok sistem pilihan raya di negara kita. Kenapa kita buat pilihan raya? Padahal pilihan raya kos tinggi. Pilihan raya yang terbaru ni PRU15 katanya sampai bilion kos dia. Kenapa kita tak ambil yang lebih menjimatkan? Siapa yang berminat jadi kerajaan, kita lantik. Tak payah pilihan raya. Boleh tak? Boleh lah Ustaz, kalau satu pihak je nak minat jadi kerajaan. Masalahnya ramai yang nak jadi kerajaan. Betul kan? Okey, beramai tu banyak mana? Kira-kira ada 3 blok. 3 blok ni berminat nak jadi kerajaan. Okey, kita lantik 3. Macam mana tu Ustaz? Habis Perdana Menteri macam mana? Masing-masing blok lantik Perdana Menteri masing-masing. Habis Menteri Kabinet? Masing-masing Perdana Menteri lantiklah Menteri Kabinet masing-masing. Yang maka akhirnya kita ada 3 kerajaan dengan 3 Perdana Menteri dan 3 set Menteri Kabinet. Agak-agak macam mana tahun depan? Masih ingat tak masa kita ada 1 je Menteri Kesihatan? Kan kita confuse. Sebenarnya cocok 2 kali ke 3 kali. Ada kata 2 dah cukup, ada kata kena booster. Tu Menteri Kesihatan baru seorang. Bayangkan Menteri Kesihatan 3, kita pun tak tahu nak cocok mana. Ya tak? Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam tu. Ya. Yang ni kata GST, yang ni kata tak SST, macam-macam. Ya. Jadi poinnya apa? Kalau negara kita sekecil Malaysia ni pun tak boleh kita bayangkan ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Takkanlah alam semesta, langit, bumi, bulan dan bintang boleh ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sifatnya maha berkuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya. Jadi Allah sendiri menggunakan dalil akli. Bahkan para rasul, sunnah para rasul adalah menggunakan dalil akli bila berhujjah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan Namruz. Jadi Nabi Ibrahim nak beritahu kepada Namruz, dari segi akal tak mungkinlah kamu Tuhan, kerana kamu tu lemah. Orang yang sihat tak boleh terima Tuhan tapi lemah. Ya, dia Tuhan tapi hari ni dia penat. Kenapa mendung Tuhan letih? Tak mungkin. Tuhan kurang tak mungkin. Makanya orang yang percaya ayah pin Tuhan, yang percaya Harun Tuhan, tu semua orang yang akal dia dah tak sihat. Saya tengok dalam video, orang Terengganu kata buat malu company. Dia kata apa? Oh, dia ceritalah hebatnya ayah pin ni. Dia kata bagi saya ayah pin tu Tuhan dah. Tuhan macam mana? Bah, dia pertama kalau dah makan nasi dia lapar perut. Kalau dia makan nasi dia sakit perut. Ayah pin kan orang besut lah, besut. Makan nasi cicah budu bang. Tuhan makan nasi cicah budu lepas tu tunggu luar tanda sakit perut. Tak mana sabar langsung. Kan? Lepas tu ada satu orang lagi nama Harun daripada Pahang. Mengaku Tuhan juga. Lepas tu ada pengikut dia dituduh membunuh satu orang pegawai agama dari Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Jadi dia kena tangkap, pengikut dia kena tangkap. Lepas kena tangkap dia kena stroke. Tuhan boleh kena stroke? Henti kan? Tuhan boleh kena stroke takkan? Tak mungkin. Kemudian keluar dalam berita. Dia tak tahulah nak tergelak ke nak nangis. Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tu dia. Tuhan boleh dapati bersalah oleh mahkamah. Jadi poin dia, akal yang sihat dia selama-lamanya tidak boleh menerima Tuhan tapi kurang. Tuhan tapi lemah. Tak mungkin.
Maka Nabi Ibrahim nak beritahu pada Namrud, kamu tak mungkin Tuhan kerana kamu lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan tu Tuhan saya, berkuasa menghidup dan mematikan. Jadi Namrud ni rupanya antara orang awal yang kena penyakit apa tadi? BBAK. Biar bodoh asal confident. Dia confident, dia kata ana uhyi wa umit. Saya juga berkuasa menghidup dan mematikan. Apa dia buat? Dia panggil 2 orang tahanan, satu dia bunuh dan satu dia lepaskan. Konon yang dia bunuh dia dah matikan, yang dia lepas dia telah hidupkan. Tu kita kata biar bodoh asal confident. Yang kau lepas tu dah lama hidup bang. Kau cuma tak bunuh dia saja. Itu tidak dipanggil menghidupkan. Kalau betul-betul menghidupkan, seekor nyamuk pun Namrud tidak mampu hidupkan. Maka Nabi Ibrahim AS membawa hujah akal, dalil akli yang lebih kuat, yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah Tuhan yang sebenar yang berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu Tuhan, pasti kamu juga berkuasa, sila terbitkan matahari dari barat. Tak boleh. Dengan apa? Dengan dalil akli. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bila mengajar Tauhid, ada kalanya Nabi guna dalil akli. Dari segi Tauhid, apa yang berlaku di luar ni namanya sebab dan musabab. Cause and effect. Contoh, bila kita makan, kita kenyang. Makan tu cause, kenyang tu effect. Bila bersentuh dengan api, hangus, terbakar. Bersentuh dengan api itu cause, terbakar itu effect. Dari segi hakikat, yang jadikan kenyang adalah Allah, bukan nasi. Yang jadikan terbakar adalah Allah, bukan api. Itu hakikat. Jadi Nabi SAW ada kalanya mengajar tentang asbab, ada kalanya Nabi mengajar tentang hakikat. Tentang asbab, misalnya Nabi SAW bagi tahu, kalau kita berada di luar sebuah negeri yang kena jangkitan taun, jangan masuk. Dan kalau kita berada dalam negeri yang sudah ada jangkitan taun, jangan keluar. Kenapa? Kalau masuk jadi sebab berjangkit. Kalau keluar jadi sebab merebakkan penyakit. Itu sebab. Dari hakikat Nabi nak ajar, penyakit hakikatnya adalah daripada Allah. Lalu Nabi bersabda, la adwa. Tidak ada jangkitan. Rupanya antara yang hadir kuliah Nabi itu orang Arab Badawi, Arab kampung. Jadi dia slow sikitlah nak belajar ilmu hakikat ni. Dia jaga kambing, jaga unta. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, bagus Arab Badawi ni dia tak faham, dia tanya. Zaman kita dia tak faham, dia kata ustaz sesat. Padahal dia tak faham. Ya. Jadi Arab Badawi tanya, wahai Rasulullah, macam mana tidak ada jangkitan? Bila ada beberapa ekor unta yang sihat, melompat sana, melompat sini, tiba-tiba datang seekor unta yang berpenyakit, tak lama lepas tu, habis unta-unta lain pun kena penyakit. Kan jangkitan. Jadi Nabi SAW faham, kalau Arab Badawi ni, dia masih terikat dengan asbab. Dia masih terikat dengan cause and effect. Yang Nabi nak ajar ni adalah hakikat. Jadi Nabi SAW gunakan dalil akli. Nabi tanya kepada Arab Badawi itu satu soalan saja. Faman a'dal awal. Kalau penyakit mesti dengan jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang mula-mula sakit? Baru Arab Badawi itu perasan, oh betul lah. Kalau begitu penyakit hakikat daripada Allah. Dengan dalil akli. Ya, dalil akal. Baik. Bahkan, tidak menggunakan akal dilarang dan menjadi punca penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk. Mereka yakni ahli neraka berkata, kalaulah dahulu di dunia kami mahu mendengar atau kami mahu menggunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Rupanya salah satu dari 2 sebab masuk neraka. Pertama, tak mahu mendengar dakwah yang sebenar. Yang kedua, tidak mahu menggunakan akal. Jadi hati-hati ya, golongan yang kata, oh saya tak nak belajar akidah guna akal dan sebagainya, kamu telah melawan Quran dan Sunnah. Tapi taklah terlajak mengagungkan akal ya. Segala-galanya nak diakalkan. Ustaz, dari segi akal kan, kenapa kalau kita terkentut, kita ambil wuduk basuh muka? Kan yang kentut tu punggung. Macam tu pula. Itu mana boleh diakalkan? Allah perintah kau ikut je lah. Tapi ada juga ustaz yang dia cuba-cuba nak jawab. Kata dia, sebab bila kita kentut, yang malu tu muka. Makanya kita basuh muka. Punggung ni tak ada malu. Ya. Kuat dia kentut, bau lagi. Yang malu muka, kata dia. Muka jadi merah. Tapi itu akal-akalan lah. Tangan pun dibasuh juga. Kepala juga disapu. Kaki juga dibasuh. Jadi benda-benda macam tu tak boleh diakalkan. Kerana benda ta'budi. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4? Itu memang Allah dah perintah, ikut saja.
Tapi banyak benda-benda yang kita boleh gunakan akal. Kenapa haram minum arak? Kerana memabukkan. Oh, kalau begitu apa yang memabukkan? Haram. Itu kan guna akal. Baik. Jadi ikut sunnah Nabi SAW inilah para ulama' memformulakan pengajian ilmu tauhid. Zaman kita ni yang popular, tauhid sifat 20 dan tauhid 3. Jumhur muslimin Asy'ariyah Maturidiyah menggunakan pengajian tauhid sifat 20. Sementara golongan minoriti yang dikenali sebagai Salafi, Wahabi menggunakan tauhid 3. Minta maaf kalau ada orang surau sini yang Wahabi. Ini fakta dia. Dari sistem pengajian Asy'ariyah Maturidiyah. Ini majoriti umat Islam. Boleh lihat statistik yang dikeluarkan terbaru, 90% of Muslim adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Yang 10% lagi itu macam-macam. Termasuk Salafi, Wahabi adalah minoriti. Jadi mana satu akidah yang ikut sunnah? Kalau nak kira, kedua-dua sistem ini adalah bid'ah. So, ada orang kata macam ni, kita tak payah belajar tauhid guna akidah sifat 20 sebab tak ada zaman Nabi. Bahkan saya pernah dengar satu rakaman video, satu orang ustaz, dia kata kalau ada orang nak mengajar sifat 20, tuan-tuan ambil kunci, start motor, pergi pasar malam. Ini apa punya? Orang nak mengajar akidah, kau suruh pergi pasar malam. Sebab kata dia, pertama, ilmu ni bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Baik, kita kena faham. Yang tak ada zaman Nabi itu penyusunan. Ilmunya ada. Takkan zaman Nabi SAW, orang tak tahu Allah wujud. Dan Allah wujud tidak ada permulaan, qidam. Dan Allah wujud selama-lamanya, baqa'. Dan Allah tidak sama seperti makhluk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan Allah tidak berhajat kepada makhluk, qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan Allah Maha Esa, wahdaniyah. Allah Maha hidup, hayah. Allah Maha mengetahui ilmun. Allah Maha berkuasa kudrah. Allah Maha berkehendak iradah. Allah melihat, mendengar dan berkata-kata, sama' basar dan kalam. Benda ada, cuma disusun kemudian. Jangan kata tak ada. Memanglah zaman Nabi, sahabat tak belajar ini idgham bila gunnah, ini mat asli, ini mat arid lis sukun. Ada ke Sayyidina Abu Bakar belajar mengaji macam tu? Tak ada. Tapi tajwid ada tak zaman Nabi, zaman sahabat? Tajwid tu maknanya memperelokkan bacaan Al-Quran. Panjang pendeknya betul, makhraj hurufnya tepat. Dan itu memang ada di zaman sahabat. Cuma penyusunan ilmu datang kemudian. Sama macam ilmu hadis. Zaman Nabi dan zaman sahabat, mana ada dikatakan ini mutawatir, ini ahad, ini masyhur, ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini hasan. Tak ada. Ini istilah baru. Tapi di zaman Nabi SAW, ada tak orang riwayat hadis? Ada tak orang nak memastikan hadis ni betul? Ada tak sahabat tanya, ada tak orang lain dengar nak pastikan bilangan tu ramai? Ada tak sahabat yang menolak satu riwayat kerana dia tak confident dengan hafalan perawi? Ada. Cuma istilah penyusunan ilmu saja yang datang kemudian. Jadi realitinya, kedua-dua sistem ini, yang tauhid 20 dan juga sifat tauhid 3 adalah bid'ah dari segi penyusunan. Tapi penyusunan bid'ah itu biasa, yang kita tak mahu kalau bid'ah dari segi isi dia. Isi tauhid sifat 20 dan isi tauhid 3 ni ada atau tidak zaman Nabi SAW. Baik. Yang tadi saya dah sebut tentang tauhid sifat 20. Dan ada yang kata kita jangan belajar tauhid sifat 20. Alhamdulillah tadi masa saya sembang, katanya di surau ada Ustaz Wan Autad mengajar kitab Faridatul Faraid. Ya, betul lah. Mana sifat 20 lah tu. Tapi ada orang kata sifat 20 ni adalah ilmu falsafah Yunani. Ni ilmu orang kafir. Jangan kita belajar. Baik. Pertama kita nak tanya, ahli falsafah Yunani yang nama apa tu? Dalam kitab mana ngajar sifat 20? Cuba apa? Tak ada. Kalau ada berarti dia orang Islam. Dia mengajar orang supaya beriman Allah wujud, tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, Maha Esa dan seterusnya. Berarti dia orang Islam. Tapi tak ada. Bahkan yang anti sifat 20 pun, kalau kita bilang satu-satu, kau anti sifat 20, kau tak percaya Allah wujud ke? Kau ingat Allah baru wujud kah? Kau ingat Allah akan binasa kah? Kau kata Allah sama saja seperti makhluk kah? Pasti dia akan jawab, tidak. Dia juga percaya kepada sifat 20 tu.
Cuma dia tu ambil jalan mudah, simplistik, nak menolak sifat 20, katanya ilmu falsafah Yunani. Baik. Dalam sifat 20 ada wahdaniyah juga. Ada tauhid 3 juga, ya. Wahdaniyah ni terbagi pada 3. Wahdaniyatul zat, esa Allah pada zat, wahdaniyatul sifat, esa Allah pada sifat, dan wahdaniyatul af'al, esa Allah pada perbuatan. Baik, wahdaniyatul zat maknanya tidak ada zat lain daripada Allah tapi sama macam Allah, tidak. Kemudian berarti zat Allah bukan tersusun daripada juzuk-juzuk. Kita manusia kan tersusun daripada sel, jadi organ, jadi jasad, ya. Tidak, Allah tidak demikian. Wahdaniyatus sifat berarti tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah, tak ada. Bukan ada ke Ustaz? Allah bersifat sama, mendengar, manusia juga bersifat sama. Allah bersifat basar, melihat, manusia juga bersifat basar. Jawabnya sama daripada sebutan, makna tak sama. Sama Allah adalah sifat yang tidak ada permulaan. Sama kita baru, kita pun baru. Kemudian sama Allah tidak perlu pada alat, kita perlu pada telinga. Kalau ada takdir satu manusia lahir tanpa telinga, tak mendengarlah dia. Sama Allah, Allah mendengar segala-gala yang wujud. Kita dengar hak dekat-dekat ni je. Yang jauh-jauh kita tak dengar. Ya. Sama Allah kekal selama-lamanya. Sama manusia boleh hilang. Itu yang cerita Piramli tu. Dia kata, apa khabar bapak? Hamba Allah tu buat keluar kapak. Sebab telinga sound dia dah rosak. Ya. Ada orang, kenapa dia ni? Orangnya bagus, tapi cakap dengan mak dia bukan main lagi tinggi suara. Dan maknya pekat, bukan dia kasar. Cakap pelan-pelan, maknya tak dengar. Jadi terpaksa ditinggikan suara. Sebab dah hilang. Jadi sama hanya pada sebutan. Sama, ia sama. Tapi hakikat makna tidak sama. Kemudian, esa pada sifat berarti Allah tidak bersifat dengan dua sifat. Ada dua ilmu, ada dua kudrah, ada dua iradah, tidak. Ilmu kita berbeza-beza. Masa lahir tak tahu apa-apa. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu, tak tahu satu apa pun. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia tu jadi dia tahu. Tapi lepas dah tahu, akhirnya tak tahu balik. Pasal tak orang yang sudah terlampau lanjut usia, dia dah tak ingat. Saya pernah baca satu kisah, dia panggil apa ya penyakitnya? Amnesia ya. Dia sampai tak kenal isteri dia. Kan ada jenis macam tu. Isteri dia datang, pakaikan pakaian dan sebagainya, dia tanya, awak ni siapa? Dia, ini isteri abang lah. Oh ya. Nanti lepas selang 10 minit tanya lagi, awak ni siapa? Tak kenal isteri sendiri. Amnesia. Ada juga yang tak kenal isteri sendiri bila nampak perempuan cantik. Itu bukan amnesia. Itu lain. Kan ilmu manusia ni berubah-ubah ya. Daripada tahu pada tak tahu. Cerita tentang lupa ni, ada satu kumpulan cucu kagum dengan datuk dia, sebab datuk dia ni romantik. Dah tua pun asyik panggil neneknya sayang, darling. Jadi cucu tanya, apa petua tu? Dah lama kahwin dengan nenek tapi masih romantik lagi. Panggil nenek sayang, panggil nenek darling. Kata tu, aku dah lupa nama nenek kau. Jadi kan senang. Baik. Jadi Allah tidak demikian ya. Allah segala-galanya Allah tahu. Ya, kuasa Allah tu kuasa Allah dah. Kita masa muda kuat, masa tua dah kurang ya. Iradah kita sentiasa berubah-ubah. Sekejap kita nak macam ni, tahun depan kita nak macam lain kan. Perempuan lagi cepat. Kat kedai macam ni nak tudungnya. Balik rumah dah ajak suami pergi balik. Kenapa? Tak matching lah. Alah, tadi kat kedai kau fikir macam mana? Balik rumah dah tak matching pula. Ya, jadi kehendak manusia itu berbagai. Allah tidak demikian. Wahdaniyatul af'al adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Berarti apa sahaja yang berlaku, hidup, mati, wujud, tak wujud, sakit, demam, ya, atas, bawah, naik, turun dan sebagainya, hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak hidup orang yang hidup kecuali Allah yang hidupkan. Tak mati orang yang mati kecuali Allah yang matikan. Ya, tak naik satu kerajaan kecuali Allah yang naikkan. Dan tak jatuh satu kerajaan melainkan Allah yang jatuhkan. Hakikat. Dari segi asbab, nampaklah. Mungkin orang ni mati kena tikam, mungkin orang ni mati sakit jantung. Itu asbab. Ya, hakikat adalah perbuatan Allah. Baik. Jadi saya tangkap ya. Sebab kalau nak cerita,
tauhid ni secara detail panjang. Saya terus pergi kepada tauhid 3 versi Wahabi ya. Baik, Wahabi ni dia mengidolakan satu orang tokoh ulama, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah taala, ulama kurun ke-8. Al-Imam Ibn Taymiyah ni tidak dipertikaikan beliau alim. Tak ada, setahu saya lah, tak ada orang yang kata Imam Ibn Taymiyah ni orang jahil. Beliau alim, bahkan murid-murid beliau juga ada ramai jadi ulama. Misalnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, itu murid setia beliau. Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir murid beliau, tapi bab akidah Ibn Kathir tak ikut Ibn Taymiyah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya murid beliau. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah ni ditolak oleh ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, bukan kerana beliau tidak alim, tetapi kerana fatwa-fatwa beliau yang melanggar ijma'. Dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Alal As'ilatil Makkiyah, Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah melanggar lebih kurang 60 ijma'. Sebahagian dalam perkara usul, yakni perkara akidah, sebahagian yang lain dalam perkara furu', yakni perkara fiqh. Jadi ditolak kerana melanggar ijma' tadi. Antara yang melanggar ijma' adalah tauhid 3 ni. Tapi Wahabi kutip, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat ya. Bukan soal penamaan ya. Nak menamakan tauhid rububiyah, nak namakan tauhid uluhiyah, nak namakan tauhid asma' wa sifat, tak ada masalah. Masalah adalah pada huraian dia. Cuba lihat ya. Okey, apa makna tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah daripada perkataan Rabbun. Rabbun maknanya Tuhan. Ya. Rububiyah, tauhid berkaitan dengan ketuhanan, berarti mengaku bahawa yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur langit dan bumi, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit, hanyalah Allah semata-mata, dan ini benar. Dalam tadi surah 20 dia panggil wahdaniyah tu apa tadi? Af'al. Mengesahkan Allah pada perbuatan. Tetapi bila dia mendakwa tauhid macam ni diyakini oleh semua orang, termasuk oleh orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab pun ada tauhid rububiyah, ini batil. Ini bercanggah dengan kefahaman salafus soleh. Tidak ada seorang pun salaf yang mengatakan orang musyrik bertauhid. Mereka salah faham. Firman Allah, Allah berfirman, ada beberapa ayat yang macam ini ya. Salah satunya, walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda. Kalaulah kamu tanya orang musyrik, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Wasakhkhara syamsa wal qamara. Siapa yang memusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi kata mereka itulah bukti orang musyrik bertauhid. Sebab kalau tanya siapa cipta langit bumi, dia jawab Allah juga. Kalau tanya orang musyrik siapa pusing matahari dan bulan, dia jawab Allah juga. Jawapannya salah. Itu salah tafsir. Tidak ada ulama tafsir yang muktabar, tidak ada ulama salaf yang mengatakan ayat itu menjadi dalil orang musyrik bertauhid. Tidak ada. Itu sebenarnya menjadi dalil bahawa orang musyrik di dalam kesyirikan mereka, mereka sebenarnya hanya bertaklid buta kepada amalan nenek moyang. Kalau tanya, mereka tak boleh jawab. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala ni lah yang kami dapati nenek moyang kami buat. Itu je. Tapi kalau kita tanya, habis kamu sembah berhala ni, agak-agak berhala ni kot yang cipta langit bumi. Dia pun tahu jawapan tu salah. Agak-agak berhala ni lah yang pusing matahari dan bulan. Dia pun tahu tangan dia yang membentuk berhala tu. Takkan berhala pula yang pusing matahari dan bulan. Maka nak tak nak dia terpaksa mengaku Allah. Tapi tidak berarti dia bertauhid. Dia masih mensyirikkan Allah. Dia masih menyangkakan berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Contoh, dalam ayat Al-Quran, orang musyrik berkata kepada Nabi Hud AS, Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apalah, melainkan kami nak beritahu bahawa kamu ni, wahai Hud, dah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi maknanya orang musyrik menganggap berhala itu boleh berbuat sesuatu. Maaf tuan-puan, tajuk ni agak berat. Kita pula dah tengah hari. Jadi ada yang mengantuk ya. Pesanan daripada guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala. Kalau nak tidur time kuliah, jangan lupa baca doa tidur. Bismikallahumma.
Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut tu betul, tapi itu doa tidur biasa. Doa tidur masa kuliah kata beliau pendek sedikit, iaitu Bismillahirrahmanirrahim amut, mati terus tak payah hidup. Itu gurauan beliau je, jangan take serius pula. Ya, itu beliau bergurau, jadi saya panjangkan gurauan beliau kepada tuan-puan. Baik. Tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Ilah itu berarti Tuhan juga. Rabb Tuhan, ilah juga Tuhan. Tapi dalam konsep tauhid 3, uluhiyah ni mengesakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Mana kita hanya boleh menyembah, beribadah kepada Allah sahaja. Haram bahkan syirik kalau beribadah kepada selain daripada Allah, ini benar. Ini memang dipegang oleh semua umat Islam. Tapi dengan tauhid uluhiyah ni dia kata, kalau siapa amal tawassul, siapa yang amalkan tabaruk, ambil berkat, siapa yang amalkan istighasah, minta tolong dengan Nabi, dengan wali, orang itu buat syirik. Yang itu yang tak betul. Kerana tawassul, tabaruk dan istighasah ini adalah perbuatan-perbuatan yang dibenarkan dalam syariat. Pendetailan saya rasa tak sempat. Kalau saya nak cerita detail tentang masalah tawassul, tabaruk ni, akan melangkaui daripada masa yang diperuntukkan. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak ikut akidah Nabi, kita ikutlah pengajian sifat 20. Hati-hati kalau nak ikut pengajian tauhid 3, kerana ada yang betul dan ada yang salah. Takut kita tak boleh beza. Macam ni tauhid asma' wa sifat, belajar nama dan sifat Allah tu betul. Tak ada masalah belajar nama Allah, belajar sifat Allah. Bahkan ulama Asy'ariyah Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala ada tulis kitab khusus tentang nama-nama Allah. Tetapi bila memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir, sehingga menetapkan kepada Allah tu sifat yang tidak layak dengan Allah, maka itu ditolak. Contoh yang popular sehari dua ni, mereka bermain dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa untuk mengatakan Allah bertempat atas arasy. Sedangkan i'tiqad kita ikut sunnah Nabi adalah Allah wujud tidak bertempat. Kenapa? Kerana ayat yang muhkamat itu jadi pegangan. Ayat yang mutasyabihat kita beriman itu daripada Allah, makna serah kepada Allah. Mana dalil? Dalil ayat 7 surah Ali Imran. Allah berfirman, huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu, yakni kepada Nabi SAW, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, yang tidak ada pertikaian. Hunna umul kitab, yang itu adalah induk. Pegang betul-betul. Wa ukharu mutasyabihat. Ada juga ayat Quran yang sifatnya mutasyabihat, sama-sama, tak jelas apa makna dia. Jadi kita ada dua pilihan dekat situ. Jangan salah pilih. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang hati dia ada bengkok, cenderung pada sesat, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia akan ikut yang sama-sama itulah. Ibtigha al-fitnah, nak cari pecah belah, nak cari gaduh. Wa ibtigha at-ta'wilih, nak letak juga satu tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maka kita serah kepada Allah. Ini namanya tafwid. Macam kebanyakan salah, istiwa yang layak dengan Allah. Apa makna? Wallahu a'lam. Ada juga yang wakaf dekat sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Dia wakaf kat situ. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Maka rujuk kepada ulama. Dan ulama menerima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Kalau dia nak maknakan Allah duduk bertempat, itu bercanggah dengan akidah. Kerana arasy itu makhluk. Kalau Allah bertempat di atas arasy, berarti Allah berada pada makhluk. Sedangkan makhluk ni baharu. Allah wujud sebelum ada arasy. Wujud Allah tanpa arasy itu pasti. Maka tidak akan Allah itu berubah menjadi bertempat setelah Allah ciptakan arasy. Hati-hati ya. Jadi itu diterima, misalnya istawa ni perkataan yang banyak makna. Duduk tu salah satu makna. Istiqrar, menetap tu salah satu makna. Tapi istawa juga boleh bermakna istaula, menguasai, qahara, menggagahi. Jadi ini makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya kita kata Allah menguasai arasy, ada siapa mangkang? Tak ada. Itu muhkamat pasti.
Allah menggagahi arasy, pada arasy kena patuh pada kehendak Allah. Ada siapa bangkang? Orang yang tafsir zahir tadi pun dia tak akan berani bangkang. Kerana itu pasti. Jadi yang ini yang kita tolak tauhid 3 yang salah tadi. Yang betul kita terima. Tapi kalau yang tak pasti mana satu betul, mana satu salah, better jauhi daripada mempelajari tauhid 3, takut keliru. Baik. Seterusnya saya pergi kepada yang tajuk yang terakhir, bukan lagi yang terakhir. Tajuk yang terakhir iaitu mengikut sunnah dalam syariah. Kan tajuk kita ikut sunnah kunci ke jannah. Kita semua nak masuk syurga. Walaupun kita tahu kita banyak dosa, walaupun kita tahu kita banyak kekurangan, tapi selagi kita orang beriman, pasti kita nak masuk syurga. Jadi nak masuk syurga, Quran bagi tahu fattabi'uni, ikutlah aku, yakni ikut Nabi SAW. Tadi dah selesai secara ringkas, ikut Nabi dalam bab akidah, jangan buang akal. Secara mudahnya kita ikut yang ulama dah susun, pengajian sifat 20. Sekarang nak ikut sunnah dalam syariah, berarti kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Baik. Bila kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah beritahu kepada kita ada sumber yang lain. Al-Quran dan Sunnah memahamkan kita ikut ijma' itu wajib. Al-Quran dan Sunnah memahamkan kita bahawa kita kena qiyas, benda yang sama, hukumnya sama. Dan secara praktikalnya, ikut sunnah dalam syariah yang paling selamat, ikut salah satu dari 4 mazhab yang muktabar. Sebab kita nak ikut 4-4 mustahil. Bahkan kita nak belajar 4-4 pun tak dapat. Ya. Hati-hati ya. Zaman dulu, bahkan mungkin zaman tak terlampau dahulu pun, zaman sekarang pun, ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan, dia mahir 4 mazhab. Semua 4 mazhab tu dia mahir. Tapi dia akan beramal dengan satu mazhab saja. Kita yang satu mazhab pun tak mahir, berangan nak amal 4 mazhab. Lupa kan? Itu angan-angan Mak Jenin nama dia. Ada orang macam tu. Tak, saya nak amal 4 mazhab. Boleh ke? Macam mana kau nak amal 4 mazhab? Kita ambil contoh mudah lah. Bab baca kunut subuh. Ada 2 mazhab utama. Satu kata sunat, tak payah baca. Satu kata sunat, baca. Satu kata tak sunat. Jangan baca. Habis kamu nak amal semua. Kamu nak amal yang mana? Baca ke tak baca? Akhirnya kamu amalkan satu juga. Kalaupun kamu tahu semua mazhab, bila kamu beramal, kamu akan beramal dengan satu. Soalan. Allah kita satu dan Rasul ikutan kita satu. Kenapa mazhab kita pelbagai? Ini kadang orang persoalkan. Kenapa kita nak ikut-ikut mazhab ni? Jawapan, kerana kita ikut Quran dan Sunnah. Sebab itu kita ikut mazhab. Kenapa pula? Kerana Quran dan Sunnah ni sumber wahyu yang menjadi sumber utama. Bila kita ikut 2 sumber utama ni, akan berlakulah mazhab. Kenapa? Kerana bila ikut Quran dan Sunnah, 2 kemungkinan. Pertama, berlaku ijma'. Kedua, berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf, ulama' akan keluar fatwa beza-beza. Fatwa beza-beza inilah namanya mazhab. Bila berlaku ijma', ulama' keluar fatwa yang sama. Fatwa yang sama tu wajib ikut. Tak boleh langgar, ijma'. Tapi bila fatwa beza-beza, maka masing-masing ikutlah mana mufti yang berfatwa kepada dia. Baik. Natijah yang pertama, apabila ulama merujuk pada Quran dan Sunnah, mereka sampai kepada kefahaman yang sama, lalu berfatwa dengan fatwa yang sama. Fatwa yang sama dan disepakati inilah dinamakan ijma'. Kemungkinan yang kedua, apabila mereka rujuk pada Quran dan Sunnah, mereka sampai kepada kefahaman yang berbeza. Lalu mereka berfatwa dengan fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza inilah dinamakan mazhab. Okey. Dan ini boleh berlaku dalam satu masa. Ada orang kata, kita ikut mazhab ni jadi pecah belah Ustaz. Ada yang ikut Syafi'i, ada ikut Maliki, ada ikut ni. Kalau kita ikut Quran Sunnah kan kita bersatu. Orang yang bercakap macam ni dia tak faham. Habis dia ingat selama ni ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i ni tak ikut Quran Sunnah kah? Jadi saya bagi contoh. Bayangkan satu ayat Quran berlaku dua-dua. Ijma' pun berlaku, mazhab pun berlaku. Iaitu ayat tentang iddah. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang dicerai oleh suami, hendaklah dia beriddah selama 3 quru. Kan orang perempuan kalau suami dia cerai, dia tak boleh terus kahwin dengan orang lain. Kalaupun ada kekasih lama tunggu dengar-dengar hamba Allah tu bercerai terus masuk minang esoknya minggu depan nak kahwin, tak boleh.
Boleh, tapi tunggu habis iddah dulu. Soalannya, iddah lama mana? Quran sebut salah satu quru, ya, 3 quru. Isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 quru. Berlaku ijma', iaitu kalimah salasah. Salasah tu jelas maknanya 3. Maka ijma' ulama' iddah perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya adalah 3 kali quru. Tidak ada ulama' yang fatwa kata 2, tidak ada ulama' yang fatwa kata 4. Ijma' kata 3. Tetapi berlaku juga khilaf pada memahami makna quru. Kerana quru dalam bahasa Arab ni dia dikongsi oleh 2 makna. Quru boleh dengan makna haid dan quru boleh dengan makna suci daripada haid. Jadi timbul persoalan, haid ke suci. Bila timbul persoalan, ulama' terpaksa kerja lebih, mereka terpaksa rujuk kepada ayat Quran yang lain. Kerana ayat Quran sama ayat Quran itu saling tafsir menafsirkan. Ulama' terpaksa rujuk hadis. Kerana hadis salah satu fungsinya menerangkan makna Al-Quran, dan ulama' terpaksa rujuk pada kaedah bahasa Arab. Kerana Quran dalam bahasa Arab. Saya masih ingat masa belajar ayat ni dalam tahun 5 di UAE, ada ulama' yang sampai pergi kepada melihat konsep adat dan makdud, yang dibilang dan yang bilangannya. Bilangan yang dibilang tu dia mesti berbeza dari segi gender dia. Kan bahasa Arab ni dia ada muannas, the female gender, muzakkar, the male gender. Kalau adat muzakkar, male, yang dibilang makdud kena muannas. Sampai macam tu. Jadi antara at-tuhru dengan al-haidah, kata mereka at-tuhru adalah muzakkar, salah satu muannas, maka yang dimaksudkan adalah suci. Tapi tidak sependapat. Bila mereka berijtihad, ulama mazhab Hanafi memahami quru dengan makna haid. Keluar fatwa 3 kali haid habis iddah. Ulama mazhab Syafi'i memahami dengan makna suci, keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Perbezaan fatwa inilah disebut khilaf. Fatwa yang berbeza inilah dipanggil mazhab. Jadi macam mana? Kamu kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan sunnah. Ni ikut Quran. Wujud ayat Quran yang sama, cuba memahami perkataan yang sama, masih jadi mazhab. Jadi kena faham, ya. Mazhab daripada perkataan bahasa Arab, zahaba yazhabu berarti pergi, boleh juga berarti mazhab maknanya tempat pergi. Tapi zahaba yazhabu juga bermakna berpandangan, maka mazhab artinya pandangan, ya, school of thought. Baik. Contoh mazhab diiktiraf di zaman Nabi SAW, ya. Ada orang yang kata, buat apa ikut mazhab? Zaman Nabi tak ada mazhab. Kalau dia faham mazhab di situ, maknanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, betul, ya. Memang belum ada lagi, ya, mazhab ni zaman Nabi. Tapi konsep bermazhab, iaitu konsep mempunyai pandangan yang berbeza, itu dah diiktiraf oleh Nabi SAW. Misalnya, dalam kisah ni, saya terus terjemah sahaja. 2 orang lelaki keluar dalam musafir, kemudian masuk waktu solat dan mereka tidak ada air. Kedua-duanya bertayamum. Sebab ada dalil ayat Quran suruh tayamum, ya, bila tak ada air. Lalu kedua-duanya solat. Kemudian mereka dapati air sedangkan waktu solat masih ada lagi. Katakanlah tadi nak solat zuhur, air tak ada, tayamum dah. Solat. Jalan-jalan-jalan, jumpa air. Waktu masih ada lagi. Ketika itu dalil tak jelas. Nak kena ulang ke tak payah ulang? Maka seorang sahabat, dia tidak ulang, yang seorang lagi ulang. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi SAW lepas itu dan mereka cerita apa yang berlaku. Lalu Nabi bersabda kepada yang tidak ulang solat, asabtas sunnah. Yang kamu buat tu kena dengan sunnah. Kan zaman kita ada orang, bila satu benda sunnah, satu lagi mesti bid'ah sesat. Kan ada macam tu. Macam tadilah. Baca Al-Kahfi sunnah, baca Yasin bid'ah. Buat makanan kepada keluarga si mati sunnah, keluarga si mati sedekah makanan bid'ah. Kan ada yang macam itu. Nabi tidak demikian. Nabi kata kepada yang tidak ulang solat, kamu buat tu kena dengan sunnah. Tapi Nabi tak kata yang solat 2 kali itu bid'ah. Nabi kata walakal ajru marrataini, bagi kamu pahala 2 kali. Mana Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan pada masa dalil tidak ada. Bahkan ada masa yang ada dalil pun, tapi sahabat berbeza tafsiran, Nabi meraihkan juga. Sekali lagi, ya, saya terus terjemah saja. Nabi SAW berpesan pada hari Ahzab. Apa maksud hari Ahzab? Hari selepas peperangan Al-Ahzab. Dikenali juga sebagai peperangan Khandaq. Khandaq kenapa? Kerana Nabi buat strategi gali parit. Ahzab kenapa? Ahzab ni maknanya
hizib gabungan, coalition. Kerana orang kafir masa tu buat satu coalition, tentera bersekutu, mereka menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW mengharapkan semua orang Madinah itu berperang berpihak pada Nabi, tetapi Yahudi Bani Quraizah berpihak kepada musuh. Khianatlah, ya. Dalam istilah sekarang dipanggil treason. Lalu Nabi SAW menghantar tentera dan Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Ini kan dalil. Mana dalil ada? Yang tadi tak ada dalil. Tiba-tiba masuk waktu asar, mereka masih dalam perjalanan, sebahagian sahabat nak sembahyang. Sebahagian yang lain dia kata kami tidak akan sembahyang sehinggalah kami sampai ke kampung Bani Quraizah. Yang satu kumpulan lagi kata tak, bukan maksud Nabi macam itu. Lalu bila disampai kisah ni pada Nabi SAW, sebahagian sembahyang dalam perjalanan, walaupun belum sampai di kampung Bani Quraizah, sebahagian sembahyang di kampung Bani Quraizah walaupun waktu asar dah habis. Nabi tidak mengkritik mana-mana. Mana Nabi mengiktiraf perbezaan pandangan. Kenapa? Sebab yang sembahyang dahulu bukan mereka tak ikut Nabi. Mereka ambil the purposive approach. Apa maksud Nabi supaya tidak sembahyang asar di kampung Bani Quraizah? Maksud Nabi jalan dengan cepat. Kira-kira asar dah sampai sana. Habis dah kita lambat. Dalam Quran kata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Solat adalah kewajipan yang berwaktu, kita solatlah dulu. Mereka ada dalil mereka. Sementara yang tak solat kecuali di kampung Bani Quraizah, mereka berpegang dengan zahir. Mereka ambil the literal approach. Bila dua-dua tu ada wajah dalam menafsirkan hadis Nabi, Nabi benarkan kedua-duanya. Inilah konsep bermazhab. Tapi zaman kita ni ada orang macam tak faham, ya. Dia bagi tanya soalan yang pelik-pelik. Sebenarnya soalan ni pelik dan lucu, ya. Ada yang tanya, kita sekarang ni sembahyang ikut mazhab. Nabi dulu solat ikut mazhab mana? Oh, macam tu pula. Ada yang tanya, Nabi Isa AS nanti turun ke dunia ikut mazhab mana? Ini semua soalan kalau orang kampung tanya kita tak heran. Ni kalau ada PhD, sahibus samaha, sahibus sa'adah pun tanya soalan macam ni, risau kita. Pertama, dia kena faham. Nabi SAW dahulu solat ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bagi dia bercakap pun ikut wahyu. Takkanlah bagi dia sembahyang ikut suka. Bagi dia sembahyang ikut wahyu. Habis apa cerita kita sembahyang ikut mazhab? Sebab kita tak lihat Nabi solat. Kan ada orang kata, saya solat macam ni sebab Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Oh, semangat dia bagus. Tapi kena pelan-pelan tepuk belakang dia, abang nak tanya. Abang tu bila lihat Nabi solat? Minggu lepas ke tahun lepas? Mesti dia akan jawab, kau ni biar betul. Memanglah aku tak nak lihat Nabi solat. Tapi ada ustaz yang buat kursus sifat solat Nabi yang sahih, dia cakap macam itulah cara Nabi solat. Oh, samalah kita. Kita pun tak lihat Nabi solat. Kita solat macam kita solat kerana guru kita beritahu bahawa Nabi solat macam itu. Guru kita pun tak lihat Nabi solat. Guru dia beritahu. Maka guru bagi tahu pada guru daripada guru sampai kepada sahabat Nabi. Itu baru betul sahabat yang lihat Nabi solat. Habis kenapa berbeza? Pertama, sahabat sendiri mungkin lihat berbeza. Kita sujud. Nak turun lutut dulu ke tangan dulu? Tuan-tuan sujud lutut dulu ke tangan dulu? Ada riwayat mengatakan Nabi SAW sujud, turun lutut dulu. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW turun tangan dulu. Dan boleh jadi Nabi buat dua-dua pada waktu yang berbeza. Yang bid'ah ya kalau turun kepala dulu. Itu bid'ah, jangan dibuat. Kelatung, kenapa pula sujud kepala dulu? Allah. Jadi itu satu kemungkinan. Yang kemungkinan yang kedua boleh jadi diterangkan, difahami dengan makna yang berbeza oleh orang yang mendengar. Akhirnya jadi berbeza. Macam bab kunut. Ada yang dapat riwayat Nabi baca kunut, ada yang faham kata Nabi tak baca kunut. Ya. Jadi yang pasti Nabi solat ikut wahyu, kita ikut mazhab dalam rangka nak ikut Nabi. Kerana mazhab inilah yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Ada 4 ya, tinggal 4 sekarang ni. Ada yang tanya, kita sekarang ni ikut mazhab. Nabi SAW nanti turun ke dunia ikut mazhab mana? Soalan ni tak relevan. Yang pasti Nabi Isa AS turun ke dunia ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang nak beramal ikut syariat siapa? Syariat Nabi. Adakah nak ikut syariat Nabi kena tunggu Nabi Isa turun dulu?
Aku nak doa kunut ni nantilah Nabi Isa turun aku nak tengok. Kalau Nabi Isa baca kunut aku naklah baca. Kalau Nabi Isa tak baca aku tak baca. Bila Nabi Isa nak turun bang? Abang dah meninggal pun belum tentu Nabi Isa turun. Habis abang nak semayang besok ni. Jadi kita ikut syariat Nabi Muhammad, ikut Quran, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Maka bila ikut Quran, sunnah, ijma' ni lah berlaku mazhab, kita ikutlah salah satu. Itu cerita dia. Baik. Soalan, kenapa 4 mazhab? Kadang-kadang orang kata korang ni ta'assub. Asyik-asyik 4 mazhab apa? Mazhab lain tak ada ke? Ada. Mazhab sahabat Nabi pun ada. Mazhab Sayyidina Umar ada, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas, mazhab tabi'in, ya. Sufyan As-Sauri dan sebagainya. Tetapi takdir Allah, kesemua mazhab tadi tak sampai kepada kita. Pupus. Yang bersambung sanad yang sampai kepada kita tinggal 4. Maka sebab itulah kita ikut 4 mazhab ini. Okay. Kesimpulan dah ya. Yang mana nak tidur tangguhkan sekejap. Yang mana dah lapar, insya-Allah tak lama lagi. Saya habis kesimpulan ni saya akan stop. Kalau ada soalan saya cuba jawab. Kalau tak ada kita call it a day lah ya. Boleh Baik. Kesimpulan dalam bermazhab ini ada 3. 3 pilihan. Pertama, kita dalam beramal kita ikut guru kita. Kita jangan terlampau berangan-angan. Ada tak antara kita yang sembahyang tak berguru? Tak. Pasti ada guru kita yang ajar cara sembahyang. Yang mana guru ambil daripada guru bersambung-sambung sampai kepada murid imam mazhab, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada tabi'in atau para sahabat radhiyallahu ajma'in, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan yang pertama dalam bermazhab, dan yang macam ini takdir Allah tinggal 4. Pilihlah satu, Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, belajar dan amalkan. Ini yang masih bersambung sanad. Pilihan yang kedua, kita ikut mazhab guru ataupun syarah kita. Ada orang dia macam tu. Dia kata, bukan saya tak nak ikut mazhab Syafi'i sahaja, tapi saya besar fikir. Imam Syafi'i tak ada PhD. Pensyarah saya ada PhD. Jadi saya tu macam lebih confident dengan pensyarah saya. Maknanya tak adalah tak bermazhab. Kamu ikut pensyarah kamu. Tak adalah kamu tak bermazhab. Apa yang pensyarah kamu kata kuat, yang tu kamu ikut. Pensyarah kamu kata dalam bab ni pendapat Imam Syafi'i kuat, kamu ikut dia. Pensyarah kamu kata dalam bab ini mazhab Hanafi kuat, kamu ikut dia. Jadi kamu itu bermazhab dengan mazhab pensyarah kamu. Adakah dia mujtahid? Itu diragui. Kalau tak mujtahid, maka ijtihad dia batal. Kalau dia tidak memenuhi syarat mujtahid, ijtihad dia batal. Itu risiko kalau ikut pensyarah kita walaupun ada PhD. Ini yang ketiga. Dia kata, Ustaz, saya ni bukan jenis ta'assub punya orang, Ustaz. Okey. Jadi macam mana? Saya kalau mazhab Syafi'i, kalau saya tengok dalil dia tu kuat dengan Quran hadis, saya ikut. Tapi kalaupun itu pandangan pensyarah saya, kalau saya dapati pendapat dia tak kuat, saya tak ikut. Saya tak ta'assub punya orang. Inilah orangnya ta'assub dengan mazhab hang sendiri. Mazhab dia sendirilah. Sebab dia yang boleh nilai ini kuat tak kuat, ini kena tak ada Quran hadis. Dia belajar dekat mana? Usul fiqh dah belajar ke belum? Nahwu pandai ke tidak? Asbabun nuzul mahir tidak? Ilmu hadis tak kat mana? Berapa ratus ribu hadis dalam dada dia? Dia tahu ke mana yang nasakh, mana mansukh, mana mutlak, mana muqayyad, mana mujmal, mana mufassal. Apa benda tak biasa dengar? Tak biasa dengar. Dengar pun tak biasa. Tiba-tiba nak jadi mujtahid mutlak. Oh, Masya Allah. Itu ajarukum alal futyah, ajarukum ala nari jahannam. Yang paling berani antara kamu berfatwa, paling berani nak masuk neraka jahannam. Jadi, kesimpulan, ikut sunnah Nabi dalam bab syariah adalah ikut salah satu daripada 4 mazhab yang muktabar. Ini yang paling selamat. Adapun kita baca tafsir, terjemah sendiri, keluar fatwa sendiri, itu sangat-sangat berbahaya dan dilarang. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran ikut pandangan dia semata-mata, sediakan tempat duduk daripada api neraka. Yang ketiga yang saya kata mungkin saya tak sempat, iaitu ikut sunnah dalam hakikah, dalam bab tasawuf. Jadi saya hentikan dahulu setakat ini. Kalau ikut masa, ada masa lebih kurang dalam berapa tu? 15 minit lah macam tu ya. Kalau ada yang nak bertanya soalan lah. Kalau tak ada, kita simpulkan saja pembentangan pada hari ini insya-Allah. Ada sebarang soalan, tuan-puan?
Sepertinya tidak ada soalan. Jadi saya simpulkan ikut sunnah dalam tasawuf itu dalam 2-3 minit saja. Iaitu tasawuf ni sebenarnya adalah daripada cabang ihsan. Kalau akidah cabang iman. Kalau fiqh cabangnya adalah Islam. Sementara tasawuf adalah cabang ihsan. Dalam hadis Jibril yang masyhur, Jibril alaihissalam bertanya tentang beberapa perkara. Salah satunya akhbirni anil ihsan. Beritahu saya tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka ini satu perkara yang susah. Jangan kata kita lihat Allah. Kita rasa Allah lihat kita dalam semayang pun tidak. Sebab itu kita dalam semayang kesana kemari, rasa tak? Itu pun nasib baik ada imam, tahu juga nak bagi salam bila. Kalau semayang seorang kita tahu aku ni rakaat aku berapa, aku dah baca ke belum. Jadi perlu kepada pembersihan hati daripada sifat yang terkeji, mazmumah seperti hasad, riak, takabur, ujub, dan hiasi dengan sifat yang terpuji seperti ikhlas, sabar, redha. Jadi tasawuf ni lebih pada kerja hati, ketaatan batin dan menjauhi maksiat yang batin. Kerana taat dan maksiat ni ada yang zahir, orang nampak mencuri, merompak, membunuh, sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan ada maksiat yang batin orang tak nampak. Tapi Allah nampak. Maka ada pahala dan ada dosa. Hasad dengki dosa. Innal hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu narul hatab. Perasaan hasad tu membakar kebaikan macam api membakar kayu api. Dan takabur dalam hadis memberitahu adalah selendang aku, kata Allah. Siapa yang merampas pada aku akan isytiharkan perang pada dia. Jadi ini semua dosa. Tapi tak nampak. Orang sombong, orang tak sombong, diam, sama je. Orang hasad dengan tak hasad, bila dia diam, sama je. Tapi Allah nampak. Allah melihat pada hati kita. Maka tasawuf ini adalah ajaran Islam. Jangan terpengaruh dengan orang yang kata tasawuf kotak macam ayat cak lah, apa sebagainya itu dia tak faham tasawuf. Dia tengok ajaran sesat, dia kata itu tasawuf. Memang tak dinafikan. Ada orang bawa ajaran sesat, dia labelkan dengan nama tasawuf, dia labelkan dengan nama ilmu hakikat. Tapi ilmu tasawuf dan hakikat tak boleh langgar syariat. Itu kayu ukur dia. Kerana tasawuf hakikat nak dapat ridha Allah. Takkan nak dapat ridha Allah dengan cara langgar perintah Allah, tak mungkin. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.